Bersih. Bersih-bersih. Bersih-bersih itu Saya dia. tak tahu kenapa saya buat ni, tapi taklah, saya banyak tengok artis selalu buat macam ni, so saya nak buat juga kat TV Itu hari love ni. sebenarnya. Dan love ni saya bagikan untuk Syuhada. Alah, sweetnya. Oh, hari ni dia respon. Bagus. Okey, kita nak beralih ke slot pertama hari ni. Tapi sebelum tu Syuhada, tadi saya nampak ada masak bubur lambuk kan. Nah, inilah yang saya maksudkan. Kita nak beritahu dengan penonton, sepatutnya kita ada segmen makan-makan, nak tunjukkan apa kita gunakan untuk berbuka puasa nanti. Jadi next week, minggu depan, Tak kena ada. apa, insyaAllah ada. Pastikan ada terus bersama kami untuk saksikan sama ada ke tidak bubur lambuk itu. Kita nak Okey. kongsikan bersama dengan anda. Okey, yelah, macam biasa kita nak kongsikan slot pertama hari ini. Kita nak bercakap berkenaan dengan bagaimana untuk kita membentuk usahawan digital. Ya. Jadi hari ini selamat pagi ucapkan dua tetamu kami bawa di studio hari ini. Selamat datang kepada Encik Muhammad Amirul Kamarudin Ya. dan juga Zul Hisham Mat Zain. Kedua-duanya merupakan pengasas Akademi Perunding Keusahawanan Digital. Apa khabar? Selamat pagi. Ya, selamat Puasa, pagi. Puasa. Tapi nampak macam cergas. Soalan perangkap. Dah Okey. sentiasa pagi gitu. Pagi. Pagi kena semangat, dah sahur semua, dah bertenaga kan. Okey, hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan bagaimana membentuk usahawan digital. Difahamkan ada satu program yang dianjurkan oleh pihak Amirul sendiri, dipanggil sebagai DES 2.0. Ya, betul. Jadi mukadimahnya ceritakan kepada penonton pada pagi ini apakah program tersebut dan hala tuju program itu. Dan sebenarnya kita lakukan DES iaitu Digital Entrepreneur Summit 2019 ni. Okey, sebab kita lihat ramai orang dekat luar sana tengah mencari sesuatu. Ya. Kan, tengah nak mulakan perniagaan. Okey, bila semua orang tengah nak mulakan perniagaan tapi tak tahu jalan macam mana nak mulakan perniagaan Betul. yang ke arah digital. Ya. Okey, kita tengok tentang inovasi teknologi sekarang ni yang macam e-hailing, macam kita katakan orang panggil apa? Online iaitu e-commerce. Ya. Okey, semua benda tu ke arah digital. Tapi macam mana trend-trend perbelanjaan yang terkini ni kita menjadikan sebagai satu jana pendapatan kepada usahawan-usahawan sekarang. Sebab itu kita lakukan DES 2.0 ni semata-mata ingin membuka peluang nak bagi mereka nampak bahawasanya usahawan digital ni kita tak perlu nak bersusah payah sangat. Kita jadikan telefon pintar kita ni pun sebagai bank bergerak. Itu pun boleh. Sebab itu kita nak buka peluang kepada semua orang yang melihatlah. Okey, baik. Tu sedikit mukadimah yang dikaitkan dengan program yang dinamakan DES ni. Mungkin Cik Dwi Sam boleh ceritakan sikit pengisian. Biasanya sebab sekarang memang kita nampak di luar sana, kita dengar dan kita ketahui banyak program-program berkaitan dengan seminar keusahawanan. Ya, Jadi betul. pengisian kali ni apa perbezaan dia? Apa manfaatnya kepada peserta yang akan hadir? Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pertama kali DES Digital Entrepreneur Summit ni kita merupakan satu solusi kepada usahawan-usahawan yang dekat luar yang sedang ada banyak masalah. Ya. Sebab ramai orang dah mula rasa nak kena buat perniagaan, ramai orang dah rasa nak kena survive, nak kena tambah pendapatan, dan ada juga satu lagi golongan peniaga sediada ni. Peniaga sediada ni mereka mula ada banyak masalah dalam perniagaan mereka, nak survive dalam persaingan yang semakin sengit. Mereka kadang-kadang stuck, kadang-kadang buntu, tak tahu nak buat macam mana. Ya. So kami daripada Digital Entrepreneur Academy, kita daripada pengalaman yang kami bina bertahun-tahun sebelum ni, kita nak kongsikan kepada orang-orang yang memerlukan ni, orang yang sedang mencari peluang dan sedang nak survive dalam perniagaan. Kita nak kongsikan tips, nak kupaskan secara detail macam mana sebenarnya mereka nak bekerjasama. Bekerjasama dalam konsep kita panggil kerjasama pintar. Macam mana konsep kerjasama pintar antara usahawan yang sedang nak mencari peluang dengan peniaga yang sedang nak survive. Supaya mereka tak bersaing, tak menambah persaingan yang sedia ada sengit. Sekarang ni peniaga dah memang dah sengit. Kalau dia tubuhkan satu perniagaan sendiri mungkin lagi sengit lah kan. So kita nak rungkaikan daripada Digital Entrepreneur Summit DES ni, kita nak rungkaikan macam mana strategi kolaborasi ni yang kita boleh kita sediakan satu platform macam mana mereka nak berkolaborasi supaya di sebelah usahawan yang mencari peluang pun ada benefit dia, supaya peniaga yang sedang nak survive pun boleh ada solusi dalam masalah mereka. Apa perbezaan sebenarnya sekiranya seseorang peniaga itu menceburkan diri mereka dalam bidang digital? Kalau kita lihat balik,
And kalau dia beli trend yang berlaku sekarang ni kan, kita katakan dulu kita terpaksa nak bersusah payah daripada awal, kan, kita terpaksa berniaga daripada bawah, kan. Tapi trend yang berlaku sekarang ni, orang boleh berniaga dekat rumah pun, kita boleh katakan. Yang itu yang saya katakan tadi, tulangkan balik, itu yang kita katakan macam manakah telefon kita ni boleh dijadikan bank bergerak. Bukan sekadar kita nak bermain WhatsApp, bukan sekadar kita nak bermain Facebook, tapi kita katakan macam mana telefon kita ni dia pun boleh menjadi pendapatan secara aktif dan juga pasif untuk buat usahawan-usahawan digital sekarang. Kan, tambah pula kita lihat balik kita punya telefon kita yang sedia ada sekarang ni pun kita dah menjadikan sebagai satu dompet kita. E-wallet yang tengah berlaku sekarang ni. Dan saya percaya suatu hari nanti juga Malaysia pun dah ke arah, semua orang dah ke arah cashless. Itu yang kita nampak dengan lebih jelas. Sebab itu kalau kita lihat sekarang lebih memudahkan sebenarnya dan mengurangkan risiko berlaku kecurian wang dan sebagainya. Walaupun ada potensi sebenarnya kecurian wang dalam bentuk digital, tapi sekarang ni dia tidak tertumpu ke arah itu lagi lah. Cuma kita nak minta Cik Hisham kongsikan juga untuk mereka yang tidak berani untuk mengambil risiko, peniaga yang sudah sedia ada terutamanya, untuk bergerak ke arah perniagaan digital. Sebab kadang-kadang yang konvensional ni dia takut nak ke arah digital, dia takut ada masalah salah key in ke, itu akan menyebabkan mereka rugi dan sebagainya. Tapi mereka tak sedar itu memberikan faedah di masa hadapan untuk yang lebih baik mereka. sebenarnya. Jadi Cik Hisham kongsi kepada kami bagaimana kita galakkan mereka untuk berubah ke arah digital. Okey. Pertama kalau kita tengok balik kenapa mereka ni rasa takut untuk move satu step ke arah digital, kenapa mereka rasa macam-macam lah bersalah apa semua. Sebab pertamalah sebab knowledge mereka. Sebab knowledge mereka, bayangkan peniaga dekat kampung, macam mana mereka nak move kepada digital sedangkan mereka terlalu sibuk dengan urusan perniagaan mereka. So kalau kita tengok dekat sini, masalah mereka ni sebab pengetahuan mereka yang terbatas, sebab mereka memang dah sibuk dengan perniagaan sedia ada. Alright, so dekat Digital Entrepreneur Summit sebenarnya kita kongsikan satu platform yang mana kita hubungkan satu usahawan yang memang akan membantu peniaga-peniaga yang nak ke arah digital ni. Usahawan tadi yang akan uruskan proses pendigitalan mereka. Mereka akan buat perniagaan macam biasa je. Tak ada perubahan apa-apa dalam mekanisme perniagaan mereka. Cuma kita sediakan satu platform supaya ada orang lain yang membantu mereka mendigitalkan perniagaan mereka. Masalah takut tu akan berkurangan sebab knowledge, pengetahuan tentang digital tadi dah dibantu oleh orang lain. Dan mereka yang kedua, mereka takut sebenarnya. Pertama, mereka mungkin rasa modal untuk mendigitalkan perniagaan itu besar. Mereka rasa sebenarnya besar ke tak sebenarnya? Lagi rendah kan? Sebenarnya kos untuk mendigitalkan, untuk memulakan pendigitalan dengan platform yang kita sediakan, dia boleh bermula dengan kosong. Tapi sebenarnya isu dalam keadaan sekarang, sebenarnya kalau kita bercakap tentang handphone tadi, digital sebagainya, ada pendapat kat luar sana mengatakan bahawa sekarang ni dah ramai sangat dah nak menggunakan jadi usahawan online, usahawan digital dan sebagainya. Tetapi adakah dalam summit yang akan diadakan nanti ada satu pembaharuan yang akan didedahkan kepada usahawan, yang mana kalau kita bercakap tentang handphone ni, telefon bimbit ni orang akan gunakan yang kalau berniaga Instagram, berniaga FB, Facebook, itu saja dalam pemikiran peniaga-peniaga kalau nak berubah ke arah digital ataupun online. Tetapi mungkin di dalam summit ni mungkin ada satu pembaharuan dari segi nak ajar tentang bagaimana tentang nak gunakan e-wallet, macam mana nak gunakan tentang macam mana transaksi pembayaran sendiri, macam mana. Adakah itu berlaku di dalam ditunjukkan ataupun didedahkan di dalam ni? Ya, betul. Dekat dalam DES nanti kita akan dedahkan, kita akan ada juga kedai-kedai yang mana yang terlibat, kita akan tunjukkan yang the real macam mana konsep digital itu berlaku. Iaitu daripada bukan sudut usahawan, bukan setakat Instagram. Bukan. Kita dah nampak macam mana hari ni Alibaba boleh Alibaba Group dia boleh pergi yang sangat dahsyat. Satu hari boleh dapat 129 juta. Satu hari saja. Jadi sebab itulah sekarang ni kita dah kena pergi ke arah usahawan digital. Kita boleh lihat balik orang manusia yang terkaya di atas dunia ni merupakan Jeff Bezos, iaitu Amazon, pengasas kepada Amazon. Sebab tu kita lihatkan hari ni usahawan sekarang ni mesti ke arah teknologi, iaitu macam mana kita nak mendigitalkan kita punya perniagaan kita sekarang.
Okey. Baik, kita juga nak tahu sebenarnya bilakah DES ini akan berlangsung, lokasinya di mana. Difahamkan tahun untuk pengajuan kali ini, tahun ini sasarannya untuk penyertaan sebanyak 2,000 orang. Betul. Jadi difahamkan juga setakat ini sudah 1,000 penyertaan yang berdaftar. Jadi kita perlukan lagi 1,000 orang untuk mendaftar ke DES ini. Jadi di mana maklumat mereka boleh dapatkan? Okey, kalau contoh anda semua nak mendapatkan maklumat tersebut, jadi sekarang ni tempatnya dekat Taman Tamadun Islam di negeri Terengganu lah. Oh, jauh ke Terengganu. Jauh ke Terengganu, kita katakan. Kita nak memberikan alang-alang cuti-cuti Malaysia sekali kan. Ada? Kan. Jadi tarikhnya pada 18 Mei ni, pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu. Dan macam mana mereka nak hubungi, dia orang boleh call ataupun WhatsApp dekat nombor talian 010 5665 646. Lagi sekali saya ulang, 010 5665 646. Dekat sini dia boleh call ataupun WhatsApp. And sekarang ni kita memang bukakan dan kita akan berikan free gift kepada mereka, iaitu yang nilaan lebih kurang dalam RM1,000. And ada dia punya hadiah lah. Kita katakan hadiah tu kepada free gift ni boleh free gift dia lebih kurang macam kita macam contoh orang nak mulakan perniagaan tapi dia tak ada tools. Jadi kita bagikan tools tertentu. Iaitu bagi 35 ebook. Lepas tu kita bagikan template Photoshop supaya orang yang peniaga yang sedia ada ni pun dah boleh buatkan satu design supaya mereka boleh digitalkan. And lepas tu kita bagikan audio juga kepada mereka supaya mereka lebih senang nak faham berkenaan dengan digital. Okey, baik. Ada Instagram, Facebook yang boleh diikuti untuk mereka. Kita ada juga website. Website dia untuk nak tengok availability tentang program yang kita anjurkan. Kalau ada yang mungkin terlepas sesi pagi awal-awal tadi, boleh pergi kepada www.desmalaysia.com. www.desmalaysia.com. So boleh pergi kepada website kita www.desmalaysia.com. So dekat sini kita memang sediakan secara detail apa yang kita akan kongsikan kepada anda, apa benefit anda jika anda hadir pada program yang kita julung-julungkannya buat untuk bulan ni, dalam bulan puasa yang berkat ni. So boleh tengok secara detail dan boleh daftarkan juga, boleh grab peluang secepat mungkin. Sebab bayangkan kalau 1,000 usahawan sudah hadir dan akan ada lagi 1,000 usahawan lain yang hadir, mereka sebenarnya adalah pesaing kita. So macam mana kalau mereka hadir, kita tak hadir? So akan berlaku mereka ke depan, kita mungkin tertinggal sedikit. Okey, baik. Peluang ini perlu digarap sebenarnya untuk penonton. Terima kasih kepada Cik Amirul dan juga Cik Hisham yang merupakan pengasas Akademi Perunding Keusahawanan Digital, berkongsi kami bagaimana untuk kita membentuk usahawan digital. Baik, kembali seketika nanti kita akan bercakap bagaimana untuk kekal cantik di bulan Ramadan. Betul. Tadi kalau nak hadir ke program tadi itu penting, tapi yang paling penting Syuhaida hadir di tepi sisi saya. Untuk seketika. Kembali selepas ini.